Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma amkaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat sekali kita bertemu pada minggu yang ketiga untuk bulan Mei ini, untuk sama-sama kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan fiqh ibadat, khususnya dalam amalan mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Kerana di dalam Islam ini kita ada yang masyhurnya, kita ada 7 mazhab. Yang mana antara mazhabnya adalah yang paling sulung sekali. Mazhab Hanafi diikuti Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Dan kita masih ada mazhab-mazhab yang lain juga daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, daripada mazhab Laits, Sufyan As-Sauri dan juga mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi ketiga-tiga mazhab yang saya sebut tadi telah pun putus segi amalannya sebab matinya Tok Guru ni tidak ada anak murid yang ikut cara mereka. Melainkan tinggal 4 mazhab iaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Namun di Malaysia ini kita banyak berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Kalau kita tengok dalam Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Enactment sendiri dan Seksyen 37 hingga 39 menyatakan dengan jelas bahawa menjadi amalan kita untuk berpegang kepada mazhab Syafi'i, melainkan dalam bab-bab yang tertentu yang mana maslahah yang lebih besar, boleh kita pandangkan pandangan lain mengikut pandangan ulama-ulama yang lain. Baik, pada malam ini kita sambung kembali perbincangan kita. Sebelum ni kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan rukun. Kita bincang juga berkaitan dengan sunat. Dan kita bincang juga bahawa ini separuh, lebih daripada separuh mengenai perkara-perkara yang makruh kita lakukan di dalam solat. Jadi sebenarnya sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, perkara makruh di dalam solat ini terpecah kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, iaitu mana-mana kita tinggalkan perkara yang sunat di dalam solat, maka secara automatik kita telah melakukan perkara yang makruh. Bagaimana kalau kita kata apabila kita angkat takbir, mana angkat tangan itu sunat, tapi lafaz yang rukunnya Allahu Akbar itu, tapi kita tak angkat tangan, maka secara automatik kita telah lakukan makruh. Bagi maklum selepas kita takbiratul ihram, patutnya kita baca doa iftitah, tapi kita tak baca doa iftitah, maka hukumnya adalah makruh. Patutnya selepas doa iftitah, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca surah Al-Fatihah. Kita tak baca, maka kita telah melakukan perkara yang makruh. Pada rakaat pertama dan kedua, sepatutnya selepas Fatihah, dan kita kena baca surah, yang mana-mana surah, tapi kita tak baca, maka kita telah lakukan perkara makruh. Contohnya selepas waladhdallin, disunatkan kita sebut perkataan amin, kita tak sebut amin, kita telah lakukan perkara yang makruh. Dan kita rukuk, sepatutnya baca subhanallah azim 3 kali, tapi kita baca sekali saja. Boleh ke tak? Boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Begitu doa i'tidal, kita tak baca doa dia masa sujud, kita tak baca doa masa duduk antar sujud, kita tak baca rabbighfirli warhamni. Dan semua perkara tersebut adalah sunat apabila kita tinggal, maka secara automatik kita lakukan perkara makruh. Dan tuan perlu ingat, apabila kita lakukan sebagaimana yang saya ulang banyak kali untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala semak solat kita di mizan nanti. Apabila malaikat kata, ya Allah, solat kawan ini banyak bocor, ya Allah. Banyak lalai solat ini, ya Allah. Maka solatnya sepatutnya tidak diterima. Apa yang Allah kata? Wahai malaikat, mu cari dalam solat mereka ni, banyak mana mereka melakukan perkara-perkara yang sunat. Adakah mereka tasbih sekali atau 3 kali? Maknanya, apabila kita tinggalkan perkara-perkara sunat ini,
secara automatik kita yakin bahawa solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Jadi mereka yang bimbang, ulama-ulama bimbang, ya, sahabat-sahabat bimbang, takut-takut solat mereka ni ada mana-mana bocor, mereka lakukan mana-mana perkara sunat di dalam solat supaya sunat itu dapat cover benda-benda yang wajib di dalam solat. Penting tuan-tuan menjaga. Itu satu bahagian, iaitu perkara makruh kita lakukan adalah kita meninggalkan perkara yang sunat sepatut lakukan dalam solat, maka kita lakukan perkara yang dianggap melakukan perkara makruh. Yang kedua, kita dianggap melakukan perkara makruh apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya kita lakukan ketika dalam solat. Sebagaimana kita sebut pada minggu sebelumnya, antaranya meletak tangan di mulut tanpa ada sebab-sebab. Sahaja nak letak tangan di mulut, maka kita telah lakukan perkara makruh. Dan malam ni kita nak cerita sambungan dengan yang berhenti baru ni, di antara juga perbuatan-perbuatan makruh apabila kita solat, sekiranya sudah pun ada makanan dan hidangan di hadapan kita, sedangkan masa masih ada, dan disebabkan kita solat, kita tak khusyuk duk fikir kepada makanan tersebut, maka kita juga dianggap melakukan perkara makruh. Kita balik pada pejabat, sampai daripada rumah, daripada pejabat sampai ke rumah pukul 5 suku, 5.30 katakanlah. Nah, perut ni cerita lapar sangat, ataupun dahaga sangat-sangat. Nah, kita pun katalah, aku nak semayang dulu. Kalau semayang kita tu menyebabkan kita tak khusyuk, duk fikir ke air, duk fikir ke makanan, maka kita dianggap melakukan perkara makruh. Kalau lapar sangat, masa masih ada lagi, pergilah makan dulu. Tapi jangan bantai sampai 3-4 pinggan, lambat pula nak semayang pula sebagainya. Maknanya selesai dulu benda-benda yang utama. Itu yang dimaksudkan, utamakan makan ketika itu. Tapi kalaulah masa dah singkat dah, masa nak solat nak habis dah, katakan tinggal lebih kurang 10 minit lagi nak habis masa waktu asar nak masuk maghrib, maka ketika itu makan pun wajib kita kena tinggal. Bukan lagi makruh, wajib kita kena tinggal. Utamakan terlebih dahulu solat kita, sebab solat ketika itu dah sampai tahap kemuncak yang wajib kita kena segerakan. Selain daripada itu, antara perkara-perkara makruh yang ramai juga kita lakukan, kita tahan nak buang air kecil, nak tahan nak buang air besar. Kata imam, rugi ni. Kalau kita tak mari semayang takbiratul ula bersama dengan imam, kita balik, kita kata, perut sakit, tak apalah. Kita pun kejar juga imam. Nak semayang juga, sedangkan perut kita berpusing-pusing, bermulah-mulah, dia kata. Mulalah dah menyumpah kepada imam. Baca Qul Huwallah pun marah, sebab panjang sangat. Maka ketika itu, lalulah perut kita lah kadang sakit, nak kencing amat sangat, menyebabkan kita ni tak fokus kepada solat. Kita tak khusyuk. Maka tinggal takbiratul ula tu, pergi lu buang air kecil, air besar, selesai qada hajat kita terlebih dahulu, barulah kita mari akad takbir. Tapi kalau tiap-tiap kali nak solat, lagu tu je, masalah juga. Tapi kalau jarang-jarang, maka tak jadi masalah. Yang ke-11, al-mubalaghatu fi khafdi ra'si fi ruku'i. Kita maklum, kita dah cerita baru ni, bagaimana cara rukuk yang betul. Masa kita cerita bab rukuk solat dulu. Maknanya kalau boleh Nabi kata, kita solat yang betul, kalau letak helaian kain di atas belakang kita pun tak jatuh. Tak gelosor ke depan, tak menggelosor ke belakang. Kadang-kadang ada orang yang rukuk, sepatutnya rata begini, dia rukuk begini. Jangan marah dulu. Sebab ada orang mari ke masjid ni, majoriti orang-orang muda, umur 60 ke atas. Rokok nak tak sempurna dah. Jadi kadang-kadang ada yang rokok tu, itu kemampuan dia, maka tak jadi masalah. Tapi ada juga orang muda-muda ni, pingkan cantik. Dia boleh rapatkan kepala dia sampai ke betis. Masa nak solat pun dia buat lagu tu juga. Maka hukumnya adalah juga makruh kalau kita lakukan tanpa ada asbab musabab yang membolehkan kita buat sedemikian. Bagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu bi raf'i ila al-a'la wa lam yusawwibhu lakin baina dhalik. Apabila seseorang itu solat, Nabi kata, hadis nombor 4 diriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, mengatakan bahawa apabila seorang itu rukuk, janganlah pula yusqis ra'sahu, janganlah pula dia ni meninggikan kepalanya. Sebaliknya, Nabi kata pula, walam yusawwibhu, dan jangan pula terlampau rendah. Dia kata, lakin baina dzalik, tapi duduklah di dalam keadaan tengah-tengah.
Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat, melainkan kita dalam keuzuran. Ini jelas menunjuk pada kita, kalulah meninggi kepala ke rukuk itu makruh, begitu jugalah kalau kita letak kepala lebih rendah daripada kepala kita juga hukumnya adalah makruh. Kalau tuan-tuan perasan, ada juga di kalangan kita yang tak berapa cermat. Contohnya apabila kita rukuk, di mana kedudukan tangan kita? Tangan kita lah kedudukannya adalah di lutut. Dan kita pula masa kita tangan di lutut tu pula bukan tangan begini. Tangan kita macam kita memegang kepala lutut. Tapi ada juga yang orang semayang ni pula, dia bukan pegang lutut, dia pegang paha dia. Ada? Kalau kita tengok, ada juga orang pegang apa? Dia pegang betis. Ada juga macam-macam banyak jenis orang solat ni. Itu mazhab mana? Itu mazhab tak reti. Ada mazhab dia sendiri. Jadi maknanya kita jelas di situ, kalau kita lakukan perkara walaupun tidak batal solat kita, tapi sunnah kita tak ikut di situ, maka hukumnya juga adalah hukumnya makruh. Wassalatu fi halatin nu'as. Kalau kita semayang di dalam keadaan yang terlalu mengantuk. Baru ni kita cerita dulu kan. Mana mengantuk di sini, maksudnya kadang-kadang kita bangun qiyamul lail malam-malam. Malam tadi tengok bola. Kita mengharapkan supaya Newcastle kalah kepada Bristol. Tengok menang 4-1. Dah lah pukul 3, 4 pagi tengok. Harap-harap Liverpool, tangga kelima naik tangga ketiga. Tak tercapai juga. Bangunlah juga. Habis pukul apa? 2.30. Pukul 4 bangun pula untuk qiyamul lail. Dalam keadaan yang cari bilik air untuk jumpa kita semayang dalam keadaan lagu tu. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebab itulah untuk solat subuh ni, maknanya kita kena bersedia bangun lebih awal. Kalau boleh mandi dulu. Mana bersedia dengan apa dia? Supaya kita ni tidaklah keadaan mengantuk. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu dalam keadaan mengantuk, fajlis. Nabi kata, duduk sekejap. Tapi tengoklah, kalau bangun mengantuk juga pukul 6.30. Nak sembahyang subuh mengantuk juga, duduk situ confirm lah bangun-bangunnya pukul 9 lah. Tengok keadaan. Tengok pada sesuaian kita. Begitu juga dalam keadaan kita tahajud. Yang ni mesti difokus pada tahajud. Bangun malam dalam keadaan mengantuk, makna kita ikhtiar dengan cara lain. Sebab itulah kalau kita tengok dalam cerita sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, dan juga ditunjuk oleh para sahabat Sayyidina Umar sebagaimana hadis yang riwayat Imam Ahmad asar dia. Dan Umar letak air di sebelah kepala dia ketika dia semayang. Mudah apabila dia mengantuk sangat, ambil air pun letak di muka. Kita tidak. Kita tak letak air di sebelah sejadah. Kita letak apa? Cik Lan, letak bantal. Sebab tu mudah tu. Lepas mengantuk pun rebus dan pakai tak bangun-bangun. Ini maknanya dalam keadaan mengantuk. Dengan kata lain, perkara makruh ni kita lakukan apa saja yang boleh hilang fokus kita kepada khusyukan solat, maka hukumnya adalah makruh. Dan Tuhan dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dimakruhkan juga kita solat di tempat-tempat tertentu. Ini banyaklah di tempat-tempat tertentu. Contohnya tempat yang timbul ragu tentang najis. Yang berikutnya juga ada juga orang suka solat tempat orang lalu. Dia semayang sebesar-besar masjid ni dia pergi semayang depan pintu. Ada juga orang penyakit lagu tu. Jadi kalau kat kampung, kadang-kadang ni tak ada masalah sangat sebab aircon lagi, kipas pusing belaka. Mungkin orang kampung duduk kat pintu supaya angin masuk. Tapi kalau pak kita ni, kalau juga, ada juga orang suka semayang depan pintu tu, maknanya bukan suruh angin masuk. Tu adalah buang tebiat. Suka perangai dia. Suka semayang depan pintu. Jadi tempat tersebut juga hukumnya adalah makruh. Banyaklah dalil-dalil yang menyatakan tentang semayang tempat-tempat yang najis, semayang tempat-tempat yang mana kita rusing, bimbang, berlakunya najis dan sebagainya. Di tempat-tempat tersebut, maka dielokkan daripada kita duduk di situ atau solat di situ. Yang ke-15, nak ambil dah ni. Yang ke-15 adalah kita ni semayang duduk diam. Kita lepas baca Fatihah tu, kita tahu rukun Fatihah tu rukun. Kita baca dengan cantik. Tapi tempat-tempat lain semua diam laku. Kita rukuk tak baca gapo, iktidal tak baca gapo, sujud tak baca gapo, tak doa tak baca gapo. Kita baca pula bila? Ketika tasyahud
dan ketika bagi salam. Tempat-tempat lain semua kita tak baca belaka. Maka tu geng-geng hak dah yakin pahala dah banyak, tak payah baca. Tu masalah dia. Nah, kita ni hak pahala kurang ni, kalau boleh pahala sunat kita buat sebagaimana tersebut tadi, maka hukumnya adalah makruh kita diam di tempat-tempat begitu. Okey, yang terakhir sekali, yang ke-16 17, tashbikul asabi'. Tashbikul asabi' ini antara perkara yang Nabi agak tak galakkan kita lakukan ketika dalam solat, termasukkan juga ketika di luar solat. Tasbik ni, tasbik ni keadaan begini. Contohnya kita setengah orang kan, dia semayang, dia duduk, dia pegang lagu ni, duduklah keadaan begini. Jadi kita pun apabila ulama kata di dalam solat kita tidak boleh pegang tangan begini, begitu juga di luar solat tidak digalakkan kita duduk dalam keadaan begini. Maknanya kita tunggu orang tengah qomat tu, tangan duduk begini. Ini tangan duduk begini. Hukumnya adalah makruh. Elokkan kita lakukan. Mungkin ada sebabnya. Ada sebab. Lalu saya pernah bertanya kepada seorang doktor kawan rapat saya, walaupun benda tu tidak membatalkan solat, tetapi ada kesan sampingan dalam kehidupan kita, kesihatan dan sebagainya. Apabila kita duduk gini, dia kata mungkin juga menyebabkan pengedaran darah tak cantik. Sebab tu lah kalau tuan-tuan, kalau nak cek darah, kalau pergi ke hospital, kalau doktor ni jadi cermat, dia marah kita duduk gini. Dia marah kaki kita lipat macam ni. Yang duduk silang gini, dia marah. Jadi sebab itulah masa kita nak ambil darah tinggi kita ni, nak ambil blood pressure ni, kaki kita kena duduk gini. Kena duduk rata. Kalau duduk gini, darah kita tak jalan dengan cantik di otak dan bacaan dari segi oksigen ni juga, tekanan darah juga tidak tepat. Jadi maknanya rupa-rupa ni kita duduk gini, yang tasbih yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kaitan juga dengan selain daripada bab ibadat, dan ada kaitan juga dengan bab-bab kesihatan dan seumpamanya. Wallahu alam bisawab. Baik. Lepas kita cerita banyak bab makruh dan sebagainya, sedikit saya nak fokus kepada orang perempuan. Sedikit nak fokus kepada perempuan tentang perkara ini sunat kita ni dilakukan kepada orang perempuan, orang lelaki, tapi tidak untuk orang perempuan. Di antaranya azan dan iqamah. Dengar dulu nah. Al-azan waraf'u saut bihi sunnatun lirrijali wal iqamati ma'a sunaniha sabiqati sunnatun lirrajuli indal qiyam likulli salatin maktubatin. Dia kata dah, maknanya untuk orang lelaki, baik dia solat berjemaah, baik dia sembahyang seorang. Kalau kata Ismail seorang di rumah dia, juga tetap disunatkan dia azan. Tapi janganlah azan pakai speaker, cukuplah seorang-seorang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak seorang, tak payah pekik-pekik kuat-kuat nak ambil perkara sunat. Lepas pula disunatkan kita iqamat. Bagaimana pula dengan orang perempuan? Amal mar'atu fala yusannu lahal azan. Bagi orang perempuan, dia tidak disunatkan azan bagi mereka. Walakin yajuz laha an tu'adzin amam an-nisa' bi sautin munkhafid yasma'annahu. Maknanya walau bagaimanapun, kalulah yang solat sama-sama dia. Katakanlah isteri kita solat bersama dengan 6 anak perempuan kita belakang, kita mari sembahyang di masjid. Boleh tak pok-pok dia nak qomat, nak azan? Sebab anak kadang-kadang dengar oleh azan, teringin juga anak dia perempuan dia nak azan. Boleh? Yang pentingnya jangan pakai speaker, dia boleh azan sama-sama dia. Tak apa. Tapi jaranglah orang buat begitu. Tapi jarang itu bukan maknanya salah. Boleh buat, cuma orang tak nak buat. Begitu juga iqamat. Dia tidak boleh iqamat dengan suara yang kuat. Sama-sama dia tak apa. Contohnya kita kata, kita sebagai orang lelaki dah semayang di masjid. Pok-pok dia tak semayang lagi. Balik-balik pukul 5 baru nak solat. 5:30 baru nak solat. Kita berbalik sebagai suami, sebagai bapak. Jadi pok dia buat azan depan kita. Boleh tak? Tak apa. Sebab kita ni ayah, dia bukan ni, kita tak jadi masalah. Untuk kita ni bukan mahram dia. Maknanya boleh. Kita ni mahram dia, sorry. Kita boleh, dia boleh azan depan kita, tak jadi masalah. Jadi orang perempuan, dia boleh azan juga setengah sama dia ataupun dengan yang golongan perempuan saja. Damul a'dha. Kalau orang lelaki, disunatkan kita buka kepok kita, tahan siku kita ketika takbir. Disunatkan ketika rukuk kita buka siku kita ketika rukuk dan ketika sujud.
Tapi bagi orang perempuan, disunatkan dia tutup begini, begitulah rukuk, begitulah sujud. Maknanya dia tutup. Itu beza di antara perempuan dengan orang lelaki. Tapi kalau ustaz, kalau orang lelaki nak buat gini juga, boleh, tak ada masalah. Jangan pakai kopiah, pakai telekung. Sah tak solat dia? Sah, tak jadi masalah. Tapi hukumnya makruh. Kalau perbuatan orang lelaki ikut orang perempuan ikut orang lelaki, sah tak solat dia? Sah. Tapi hukumnya adalah makruh. Begitu juga khafdus saut fil qiraati. Kalaulah orang perempuan, dia semaya berjemaah dengan sama-sama dia. Sampai maghrib, isyak, subuh, nak buat qiyamulai dan sebagainya. Dia buat sama-sama dia. Dia nak baca juga kuat. Makna nak baca berlagu, macam semaya maghrib, tak imam macam tadi, nak buat juga di rumah. Boleh ke tak? Boleh. Sebagaimana saya sebut tadi, dia buat sesama-sama dia je. Boleh, tak ada masalah. Cuma soft orang lelaki mestilah berada di depan. Kalau kita orang lelaki macam-macam maghrib tadi, tapi soft untuk orang perempuan. Walaupun ada imam sesama mereka, tapi duduk di dalam satu soft. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Cuma imam ni berada di tempat yang paling wasat, yang paling tengah-tengah sekali. Baik. Itu di antara perbuatan yang membezakan di antara perbuatan lelaki dengan perbuatan perempuan. Begitu juga soft. Kenapa kau tanya? Kenapa soft perempuan dia ujung sekali? Kenapa tak belah tengah-tengah ni? Boleh tak kalau kita kata sebabkan jemaah ramai? Jemaah tak sama sekali terawih. Kalau terawih orang perempuan confirm lebih ramai daripada orang lelaki pada awalnya lah. Lepas tengah bulan tu dia ada penyakit dia. Tapi masalahnya orang lelaki hilang juga. Rupanya orang lelaki ada penyakit juga. Itu masalah. Katakanlah sah kita ni, kita nak belah tengah-tengah begini. Sebelah orang lelaki, sebelah orang perempuan. Teriman sini. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Boleh je. Kita nak separuh-separuh begini. Bukan separuh begitu. Boleh je. Tetapi tengok keadaan masjid. Kalau masjid tu terlampau lebar, tapi belakang tu pendek, maka boleh belah tengah-tengah. Tapi kalau masjid tu cantik macam ni, panjang ke belakang, maka lebih baik soft tu sebagaimana yang kita buat sekarang, berada di belakang. Sebab Nabi kata, afdalus safil mar'lin nisa'i. Dia kata, yang paling je ab'ad minal imam. Yang paling jauh dengan imam itulah soft yang paling baik sekali bagi orang perempuan. Jadi beza dengan orang lelaki. Soft yang paling pertama itulah soft yang paling besar. Itu sebabnya kita susun lagu tu. Maknanya sebelah sana, makna orang perempuan, hak depan ni sebelah orang lelaki. Begitu juga saya kata, al-mar'ah ma'al imam. Kalau orang lelaki sembahyang 2 orang, maka kita jadi cerita dulu kedudukan, bagaimana kedudukan lelaki dengan perempuan. Kedudukan lelaki sama lelaki kalau sembahyang berdua. Tapi bagaimana dengan suami isteri solat? Adakah dia kena duduk sebagaimana orang lelaki dengan sama lelaki juga kah? Tak boleh. Dia kena duduk sah di belakang. Mana imam belakang sah untuk orang perempuan. Contohnya dia sembahyang suami isteri ataupun imam dengan suami 4 orang termasuk isteri lah. Jadi makmum semua perempuan belakang. Maka kedudukannya begitu. Tapi kalau lelaki tak, dia duduk sebelah menyebelah di antara satu sama lain. Sebagaimana saya nyatakan tadi, sudah hadis Rasulullah sebut khairus sufil nisa akhiruha au ab'aduha. Mana soft yang terbaik untuk orang perempuan adalah berada di sebelah belakang. Bagaimana yang teman-teman tengok pada hari ini. Wallahu alam bisawab. Sebab ada orang tanya, dia kata ada setengah saya pergi ke surau, ke masjid tu, soft lelaki dengan soft perempuan duduk sebelah menyebelah. Tak salah. Siapa kata salah? Tapi dengan syarat, mestilah ada penghadang. Maknanya tidak nampak. Kan nanti bimbang. Nanti apa kita bagi salam sebelah kanan tu, pakai tak paling-paling sebelah kiri. Tengok ke perempuan. Itu jadi masalah nanti. Okay, wallahu a'lam bissawab. Baik. Sekarang ni kita masuk, selesai dah masalah makruh-makruh dalam solat. Kita akan masuk mubtilatus solat. Makna perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Ini saya tak cerita detail. Kalau tuan-tuan dah faham rukun, puan-puan dah faham syarat, tuan-tuan dah faham makruh, dah faham sunat, secara automatik tuan-tuan juga akan faham tentang perkara yang batal. Jadi batal ni mudah sifir dia. Mana-mana kita langgar syarat di dalam solat, kita langgar syarat atau rukun dalam solat, maka secara automatik solat kita akan terbatal. Kita maklum bahawa hukum ambil wuduk, hukum asalnya adalah sunat, bukan wajib. Kalau kita nak ambil sunat, nak ambil wuduk, tanya orang, tanya kita, apa hukum asal bagi wuduk? Jawapan hukum asal berwuduk adalah sunat. Tetapi, kalaulah berwuduk itu kerana nak solat, maka secara automatik hukum wuduk tadi bertukar menjadi
wajib. Jadi kalaulah kita ada salah dalam bab wuduk, berwuduk tak basuh tangan ataupun kita basuh tangan tak sampai ke siku, maka batal wuduk kita. Solat kita lebih-lebih lagi akan batal kalau kita buat berdasarkan pada wuduk tersebut. Ni antara perkara-perkara yang orang kata ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang mana perkara wajib tidak sempurna tanpa ada dia, maka dia tadi menjadi hukum wajib. Nak baca Quran, nak pegang Quran, jadi tak boleh Quran, nak sentuh Quran tanpa ada wuduk. Walaupun hukum wuduk sunat dari asal, tetapi disebab nak sentuh Quran, wuduk itu menjadi wajib. Itu sifir dia begitu. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Wallahu alam bisawab. Baik, ada soalan tak? Okey, silakan. Ada juga jenis orang penyakit, dia suka berdehem ketika solat. Okay, baik. Okay. Satu soalan yang sangat baik. Okay. Berdehem ni, dia ada tahap-tahap dia. Contohnya Pak Imam. Suara tak keluar dah. Kalau tak berdehem tu yang macam sangkut dekat air kat bawah ni, dia buat sikit, nak baca Fatihah. Maka dia tak jadi satu kesalahan. Begitu juga kita. Kalau kita solat, kalau kita nak tak boleh baca disebabkan kita ni idea kita terlekat dan sebagainya, kita buat sikit, aulah kita baca, maka tak jadi masalah. Boleh dibuat. Cuma kita bimbang, imam baca panjang sikit. Dan suruh imam rokok cepat-cepat. Tu yang tak boleh. Satu. Yang kedua, yang paling bahaya sekali. Yang ni saya pernah cerita kepada tuan-tuan, perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Ramai orang kita tak tahu. Dia telan kohok dia, lepas keluar daripada huruf kha, dah ha ke atas, maka dia telan balik kohok tersebut, boleh membatalkan puasanya. Sebab apa? Dia dianggap sebagai makanan. Sebab kohoknya tebal tu, dia dianggap sebagai makanan. Telan balik, batal puasa kita. Begitu juga kita berdehem. Sebabnya di antara perkara yang membatalkan solat kita adalah makan dan minum ketika solat. Jadi maknanya kalau kohok kita tarik, keluar ke depan, tunggu sampai ke depan tu, telan balik. Solat kita juga akan jadi batal. Ada juga ulama kata, kalau kita berdehem sehingga mengeluarkan makhraj, seolah-olah kita bercakap, juga boleh membatalkan solat kita. Cuma saya payah nak praktis benda tu. Secara conclusionnya, yang pertama, untuk berdehem, tengok benda yang keluar tu, benda yang macam mana. Satu. Yang kedua, kita berdehem untuk apa? Kalau berdehem tu kerana tabiat saja, maka benda tersebut boleh membatalkan solat kalau banyak sangat. Tapi kalau tu imam berdehem untuk mengeluarkan suara untuk membaca, maka ia tidak jadi satu kesalahan. Baik, lagi. Boleh bersama saya dah? Boleh? Okey, tak apa. Saya takut sampai kat New York je. Sabaqa bayanu syurutus solat khamsah. Dia kata sebagaimana yang telah cerita minggu sebelum ni, dia kata di antara syarat-syarat solat ada 5. Yang pertama, at-taharatu minal hadasi. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Wat-taharatu minan najasi fi thawbi wal jismi wal makan. Suci daripada najis sama ada pada pakaian, pada tubuh badan dan juga tempat yang kita nak solat. Yang ketiga, istiqbalul qiblati. Menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, sitrul aurati, tutup aurat. Yang kelima, dukhulul waqti. Masuk waktu semayang. Jadi maknanya kalau kita menepati kelima-lima ini, maka solat kita sudah pun sah. Dari segi dasarnya tak ada masalah. Tapi kalau cacat, katakanlah maghrib masuk pukul 7.20. Kita terazan. Maknanya pukul 7.18. Orang pun akad takbir pukul 7.18. Maka solat orang tersebut adalah batal. Sebab itulah kita ni orang azan macam kis buka puasa nak hak berlaku di Kuala Kerai dan berlaku juga di Kedah, berlaku juga di Terengganu nak puasa baru ni. Kuala Kerai hak tahun lepas. Azan 2 minit. Jadi tak apalah, kik recing lah 2 minit tu. Tak boleh. Sebab syarat masuk boleh buka puasa ni adalah masuk waktu maghrib. Apabila tersilap azan masuk walaupun 2 minit, maka
kita makan dengan azan tersebut. Walaupun kita tak tahu sebab kita pakai azan tu. Tapi dah isytihar, dia azan awal pada waktu, maka batal puasa kita. Begitu dengan solat kita. Kalau katakanlah kita dah semayang zuhur siap-siap, dah pergi berjabat subuh sebagainya, tiba-tiba ada isytihar, minta kata, isytihar pada jemaah, minta tolong dah. Barang siapa yang telah solat awal ketika sekali dengan azan tadi, pada minggu lepas, maka minta tolong sebab kita tersilap terazan awal 2 minit. Oh, kita kata apalah 2 minit sikit tak ada. Wajib ke atas diri kita kena qada balik solat tersebut. Penting tuan-tuan, kita nak solat ni sebagainya atau nak buka puasa dengan azan maghrib tadi, kena yakin betul-betul masuk waktu dengan tepat. Okey. Kalau berlaku juga tu tak boleh buat apa dah kan. Wa in talla syarti di uzrin fa fihi tafsil. Tapi kalaulah syarat-syarat tadi, taharat minal hadas, kita mesti kena suci daripada hadas, syarat untuk solat. Tapi kita tu terpaksa semayang dalam keadaan hadas disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Maka ada pendetilan nanti. Contohnya, orang di Palestin ditawan oleh Israel, wuduk tak ada, pegang tangan begitu, jari tak ambil wuduk pun tak bagi dan sebagainya. Dia solat di dalam keadaan berhadas. Boleh tak? Tidak? Boleh. Orang katakanlah orang yang ada penyakit, terpaksa gantung beg colostomy dekat perut dia, dan najis kadang-kadang dekat juga sikit sebanyak, dah bersuci dah, tapi ada lagi kuning-kuning sikit-sikit. Dah ikhtiar pun ada juga di situ. Maka dia dimaafkan untuk orang tersebut. Walaupun hukum asalnya tak boleh. Ad-darurah tubihu mahzurat. Maknanya dalam keadaan darurat, benda-benda yang asalnya tak boleh, betulkan jadi harus untuk ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita pergi lagi. Selain daripada itu, apabila kita ni batal solat, apabila kita langgar dari segi syarat-syarat solat, sebagai 5 yang saya sebut tadi. Selain daripada itu juga, kita langgar rukun-rukun solat. Contohnya kita kata, tahiyat akhir, sepatutnya kita wajib, kena setidak-tidaknya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah di situ tu. Salah tasyahud akhir tu kita tu. Tapi wa ala ali Muhammad tu adalah untuk yang wa ala ali Muhammad tu adalah yang sunat dibuat. Tak buat tak apa. Tapi kadang-kadang lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dia tu bagi salam tu untuk tahiyat akhir, maka batal sebab rukunnya tak sampai pada penghujungnya. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Rukuk misalnya atau sujud, dia angkat kaki dia sebelah ketika sujud, ataupun tengah garu atas belakang ketika sujud, lepas tu imam bangkit Allahu Akbar tu, dia terus bangkit tanpa meletak dulu tangan di atas lantai, maka batal pada solatnya. Sebabnya ketika sujud wajib sebelum bangkit dia kena letak 7 anggota badan di dalam atas lantai. Ini semua perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan batalnya solat kalau kita tidak ikut syarat-syarat yang ada di dalam rukun. Sebab setiap rukun dia ada syarat-syarat pula. Cacat mana-mana syarat, idza ikhtalla wahid min asy-syuruti fi arkanis solat, maka ni fabatalat solatahu. Mana fabatalat solatu, maka batallah solatnya itu. Ini yang telah dinyatakan di dalam banyak kitab-kitab dan disandarkan berdasar pada hadis. Sebagaimana seorang dia kata, hadis ini A'rabi al-musi'u fi solatihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'id solataka fa innaka lam tusalli. Satu ketika Nabi dok perhati seorang badui, semayang memang confirm fail. Maka lepas dia semayang, Nabi panggil, mungkin semayang semula sebab tak ada bukan semayang. Semayang pun macam orang tak semayang. Maka batal solat kita, solat secara automatik. Pentingnya kena jaga dalam bab itu. Tapi hari ni pun ramai geng-geng badui duk semayang lagu tu pun ramai. Bukan zaman Rasulullah pun. Kadang-kadang ramai kita tengok orang semayang pada hari ni seolah-olah dia tidak semayang. Jadi maknanya bergerak begini, angkat. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan boleh tengok macam-macam gelagak orang ni, mana orang ni, orang solat ni. Kita berkata mungkin mazhab lain. Tak. Mazhab lain, imam mazhab tak ajar pun gitu. Dia buat sendiri je. Jadi begitu juga di dalam solat. Walaupun kita kata contohnya kan, kita nak bergerak, nak pergi kesah ke depan ketika dalam solat, pun ada kaedah-kaedah dia. Contoh kita kata kan, apabila pergi solat, kadang-kadang ada kosong di depan. Ada katakanlah ada kosong depan sebab ada ruang. Kita nak bergerak ni, orang tanya kita, lagu mana cara kita nak bergerak naik kesah ke depan ni? Lagu mana cara dia? Jadi caranya adalah kita kena bergerak
Biar orang tahu kita duduk tengah solat. Kalau kita duduk solat, tengok dah kosong, tiba-tiba kita berjalan begitu. Itu cara berjalan orang solat kau. Nah, jadi tuan-tuan boleh tengok, kalau kata, dia bergerak, satu, subhanallah, berhenti kau dapat dia. Dua, baru nampak, tu orang tengah solat tu. Orang tahu sebab dia berjalan gitu tengah solat. Tapi kalau tuan-tuan duduk jalan, dia tengah jalan raya, tiba-tiba jalan gitu. Jalan gitu. Tobat, tak ada seorang pergi dekat dengan kita. Sebab tu bukan jalan cara normal. Itu maknanya begitu juga dalam solat kita. Kalau kita solat kadang-kadang bergerak begini. Jadi orang tengok dia ni semayang ke tidak. Maka secara automatik solat dia dianggap sebagai batal. Baik. Okey, ada soalan lain tak? Ada soalan? 31. Kita pergi lagi. Dan selain daripada itu, perkara yang boleh membatalkan solat kita, kalau kita melakukan perkara-perkara tertentu, contohnya bercakap ketika solat. Maknanya bergerak dengan banyak ketika solat. Tengok salah satunya, hak isu nak hak tadi. Al-aklu wasyarabu fi solati. Dia makan dan juga minum ketika solat. Makan tak mesti makan karipak dengan sembahyang. Kadang-kadang hak kita, yang terlampau banyak kita hak terung ni, telan balik. Ada ulama kata, batal solat kita. Ada banyaklah perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Bagaimana dengan orang batuk? Orang batuk, dia bukan batuk suka-suka, dia memang dia batuk. Dia batuk. Kadang-kadang orang batuk ni, kadang-kadang kohok dia banyak keluar. Jadi kalau orang batuk, patutlah dia bawa tisu, dia bawa kain ke, maknanya untuk dia tarik kohok dia tu, letak dalam kain. Letak dalam poket. Pastikan letak dalam poket dia lah. Jangan letak poket orang lain. Dia ambil pengaludah tu, letak dalam poket. Itu cara. Maknanya itu kaedah yang kita ajar dalam kitab fiqh, kita ajar sedemikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Ada masa sedikit lagi, kita masuk sedikit mengenai sujud sahwi, sujud tilawah dan juga sujud syukur. Silakanlah. Semula. Bagi mak. Ya Arif, untuk bertanya, sekiranya seorang tu pakai pakaian ketat hingga nampak tubuh badan, adakah solatnya itu sah? Ya, dia pakai seluar ketat atau baju ketat, nampak tubuh. Semayang dengan berpakaian ketat. Ya. Okey, baik. Okay. Sekiranya seseorang itu memakai pakaian ketat, adakah solat dia sah ataupun tidak? Hak pakai seluar jinjing pun tak mengaku seluar dia lagu tu. Hak pakai ketat sangat kan? Dia boleh tak sah? Okey, baik. Untuk orang lelaki, dia ringan sedikit. Pakai pakaian yang mana menutup aurat. Ya beza dengan orang perempuan. Orang lelaki ni dia tutup aurat. Mana tutup lutut. Daripada lutut bawah hingga ke pusat tu, dia kira tutup. Ketak kau tak ketak kau, tak jadi isu. Sah solat dia. Beza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni, dia bukan setakat tutup aurat, tapi tutup sehingga tidak nampak bentuk badan. Beza. Jadi kalau orang perempuan, dia semayang dengan ketak. Mama nampak lah. Ketak dia, nampak urat dan sebagainya tu. Ketak dia semayang. Adakah solat dia sah atau tidak? Bagi pandangan saya, dia bukan dianggap menutup aurat ketika itu. Jadi bagi saya, solat dia adalah tidak sah. Jadi kalau orang perempuan nak semayang pakai seluar, contoh nak seluar pergi ke supermarket kan mudah kita berjalan pakai seluar kan. Jadi pastikan seluar yang kita pakai itu adalah keadaan longgar. Okey. Setakat itu saja. Kalau saya sambung lagi, yang tak cukup masa kita, insya-Allah kita masuk pada bulan hadapan berkaitan dengan sujud sahwi, sujud tilawah dan juga sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatil rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatil rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr min salihan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah.